Karina betul-betul diambil. Kenapa dia dengar cakap saya? Disebabkan di mana skill set beliau boleh saja mengelak daripada damage daripada Blazing Duet. Ya. Dan di mana bercakap tentang burst damage, Karina mempunyai burst damage kalau berjaya untuk mendapatkan kill tepat pada waktunya. Kalau dia gunakan itemization build magic. Tapi kita akan saksikan kalau pasukan terkena small lightning terlebih dahulu, terberhenti gerakannya seketika, flicker digunakan. Tetapi masih lagi mangsa pertama kepada Eudora. Berjaya untuk mendapatkan first blood, mempercepatkan lagi farman dekat sini sedikit berbahaya. Tetapi kalau kita melihat di bahagian EXP lane telah pun dimenangi oleh Orange Sport. Dan sebenarnya di bahagian tengah dimenangi oleh Orange Sport juga. Kecuali lah sebentar ke-8 apa yang telah terjadi. Subway di bahagian bawah berjaya untuk mendapatkan kill ke arah Lola, tapi Melon masih lagi selamat. Min terpaksa menggunakan flicker dan membalas dengan nyawanya kembali. Trade yang tidak berjaya, tetapi Man akan mencuba nasib. Walau bagaimanapun Gary agak sedikit terlewat. Metal Mirror Image dikeluarkan untuk melarikan diri, tapi sekurang-kurangnya memberikan sedikit masa kepada Melissa untuk mendapatkan gold plating. Sedikit berbeza kedua pasukan untuk game yang ketiga ini lebih agresif lagi dan sekarang ini mereka masih lagi memberikan serangan kepada bahagian atas. Namun begitu fokus akan diberikan kepada turtle yang pertama di mana Subway telah pun bersedia untuk memulakannya. Tim Hak dalam perjalanan. Ya, cuba untuk memberikan tekanan kepada Subway. Adakah stun akan dikeluarkan, tapi Neo dengan adanya Thunderclap memberikan tekanan juga kepada Gary. Dengan adanya Call Alta mereka maju semula. Min ditarik, nyawa sangat-sangat rendah. Dia akan dikorbankan. Itu bukanlah sebenarnya pilihan yang penting, pilihan yang apa mereka nak daripada pasukan Hak. Tetapi Orange Esports di awal game kali ini sangat berkuasa. Dan tim Hak mungkin sepatutnya mengambil pilihan lain daripada memberikan saingan di kawasan turtle seperti tadi. Disebabkan kelebihan mereka lebih kepada melakukan pick off, mungkin boleh memberikan fokus kepada bahagian goal lane untuk menjatuhkan balance. Cuba untuk mendapatkan objektif demi objektif yang penting. Memberikan tekanan kepada Gary dengan adanya ball lightning, tapi dengan adanya white charge Gary terpaksa diberhentikan. Subway cuba untuk memberikan sedikit pertolongan tapi agak sedikit terlewat dan team fight tersebut akan dileraikan terlebih dahulu. Dan di mana Orange Sport nampaknya akan bergerak bersama-sama dekat sini memberikan balance sebanyak mungkin farm yang boleh didapatkan beliau. Dan di mana Team Hak pula terus saja bersedia di bahagian atas untuk menyediakan perangkap menangkap balance. Perangkap yang disediakan, adakah pasukan Orange Sport akan termakan? Subway datang untuk membantu. Panda akan melarikan diri terlebih dahulu. Pasukan Team Hak tidak boleh terlalu terburu-buru kerana kekuatan Eudora adalah dari segi ambush untuk mengeluarkan damage dan juga perlukan item yang banyak untuk burst damage yang besar. Walau bagaimanapun, kalau pasukan Hak berjaya untuk dapatkan snowball yang mereka mahukan, mampu sebenarnya untuk menumbangkan seorang pemain. Dari segi kita nampak emblem Eudora difokuskan kepada magic, penetration dan juga adanya 3 poin dekat movement speed untuk melarikan diri. Sebab kita tahu Eudora dia ada damage burst yang besar, tapi masalahnya adalah cara untuk melarikan diri. Kita asyik bercakap tentang Eudora boleh melakukan ambush, tapi lihat bagaimana Orange Sport mengawalnya dengan melakukan clear wave dengan begitu pantas. Man tak boleh nak melakukan rotasi ke mana-mana untuk melakukan apa-apa ambush. Ya, benar sekali. Inilah dia prinsip. Kalau kita buat dulu, diorang tak boleh nak buat dah. Yang mana Orange Esports memastikan push yang ada dalam Land of Dawn ini dikuasai oleh mereka untuk memastikan Man dia ada sebarang tempat untuk dia bersembunyi, menyebabkan terpaksalah dia berikan informasi tentang kedudukan untuk pemain ini sendiri. Yang mana kedudukan daripada Team Hak. Cantik! Battling yang kemas dengan adanya Call Alta, tetapi lihatlah mana turtle tidak berikan fokus terlebih dahulu. Subway mendapatkan turtle yang kedua, tetapi tiada pertumpahan darah yang akan berlaku. Setup yang kurang kemas dikeluarkan oleh Team Hak sebentar tadi, tetapi objektif yang masih lagi dikekalkan oleh pasukan Orange Esports. Panda cuba untuk dicari dengan adanya go away, tapi dengan adanya juga Guardian Barrier sangat baik. Masih lagi ada dash untuk melarikan diri, tapi Samir dekat bahagian belakang cuba untuk dapatkan kill. Adanya Stormy bersorangan, dia tak ada Call Alta. Kenapa dia masuk dan dia akan ditumbangkan terlebih dahulu. Subway terpaksa meninggalkan rakan karibnya untuk melarikan diri. Terlalu agresif agaknya sebentar tadi, dan di mana itu memberikan satu cuma kepada Team Hak. Dan kita kena tahu di mana kalau Karina, kalau Gary diberikan pasukan Hak untuk melakukan satu team fight, sebuah pasal team fight, battling kemas mendapatkan Subway terlebih dahulu. White Charge yang juga memberikan tekanan kepada pasukan Hak, tapi balance free hit dekat bahagian belakang menggunakan Blazing Duet. Walau bagaimanapun Gary membalas kembali dengan adanya double kill diberikan kepada jungler pasukan Team Hak ini.
boleh dikatakan kelebihan sedikit saja dari team fight sebentar tadi. Namun begitu Orange Sport masih lagi mendahului daripada segi ekonomi dekat sini. Dan terutamanya Segi turret kita nampak masih lagi sama untuk kedua pasukan. Ya, benar sekali. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat gold ranking yang didahului oleh Valiant sering kali berjaya untuk mendapatkan farm bila menggunakan hero tersebut. Tapi aim, ada wild charge sudah dibazirkan, dikepung pula. Namun masih lagi berjaya untuk meloloskan diri. Masih lagi mampu untuk menjadi frontline dengan baik, memberikan informasi tentang kedudukan pasukan musuh yang mana sekarang ini akan ada pertempuran. Ya, pertempuran akan berlaku. Fatal Link terus lenyap. Si batu kebal ini dari pasukan Orange Esports ditumbangkan. Tiada Roma untuk pasukan mereka. Dan tim Hak akan menguasai kawasan sungai. Dan mungkin turtle yang ketiga ini akan diberikan kepada mereka. Tiada kontes yang akan dikeluarkan. Balance bergerak dekat bahagian bawah. Neo fokuskan kepada turret dekat bahagian atas. Walaupun kehilangan turtle, tapi mereka akan fokus kepada objektif. Mana menara akan ditumbangkan. Tapi Neo lihatlah. Nyawa dia ditumbangkan dengan sangat-sangat pantas. 3 nyawa dia ada tapi dalam kelip mata. Akan terus sahaja hilang sebentar tadi. Dan pasukan Orange Esports kehilangan EXP laner mereka. Adanya White Charge. Dapatkan satu pertolongan terlebih dahulu Man. Dia flicker ke hadapan. Tapi Stormy dengan ada tarikan yang baik mendapatkan Man tersebut. Balance masih lagi mampu untuk menumbangkan Panda. Di bahagian bawah Min bersorangan untuk melakukan pertahanan. Dia cuba nak tahan turret tu. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia seorang Roma. Datangnya Samuel untuk membantu. Fatal Link tiada follow up. Tetapi flicker Conceal masih lagi ada untuk melarikan diri. Panjang riwayat dia. adakah berbaloi menggunakan konsep menggunakan flicker untuk menyelamatkan nyawa seorang Roma dekat sini? Sebab dia gunakan Fatal Link tu sebagai dash. Dia dash ke belakang, conceal, dia flicker lagi. Tapi apapun, orang kata asalkan menjadi, tak ada masalah untuk pemain ini menggunakan segala yang ada. Setakat ini dalam beberapa minit yang sudah pun berlaku, tim Hak masih lagi belum berjaya untuk memastikan penguasaan map mampu dimiliki oleh mereka. Walaupun ada Lola, namun frontline mereka sering kali dihukum dengan tarikan daripada Stormy yang mana damage juga cukup besar, perlu untuk diperhatikan. Dalam waktu yang sama, apabila mereka berikan perhatian kepada pemain yang lain, Valiant terus menerus menjadi seorang yang licik di bahagian bawah. Ya, sebut pasal licik dah. Lihatlah bagaimana go away dilepaskan tapi tak cukup. Panda akan dikorbankan terlebih dahulu. Min mungkin akan menerima nasib yang sama. Stormy mengunci kill tempat dan gunakan kau Alta. Gary mendapatkan kill tapi dihalang pula. Walau bagaimanapun masih lagi selamat. Lola datang untuk membantu Neo memberikan fokus kepada pembersihan minion di bahagian tengah. Adakah mereka akan fokus kepada pengambilan turret? Tapi mereka kata mereka kena hati-hati. Mereka akan berundur terlebih dahulu kerana Gary masih lagi selamat dan belum ada kematian. Dan di mana mereka boleh saja mengalihkan perhatian mereka kepada Lord. Di mana Lord ini boleh membantu mereka untuk melakukan serangan yang susahnya menjatuhkan menara. Terutamanya di bahagian tengah yang dijaga rapi daripada pasukan Hak. Ya, betul tu. Di mana pengambilan Lord akan menjadi titik sebenarnya. Tapi Gary shutdown Neo one by one seperti tadi dan Gary ditumbangkan. Kelebihan untuk pasukan Orange Esports untuk mendapatkan objektif yang mereka mahukan. Objektif yang penting di mana Lord akan ditumbangkan dan tim Hak terpaksa bermain dengan kawasan mereka sendiri untuk melakukan pertahanan ketika. Baik, mendapatkan 3 orang pemain. Min mungkin akan dikorbankan. Jawapannya ya. Gary terpaksa melarikan diri. Lola dekat bahagian belakang. Cuba untuk memberikan sedikit tanda clap. Man terus hilang. Lola dan juga Gary sahaja yang tinggal untuk melakukan pertahanan. Panda masih lagi ada beberapa belas saat untuk hidup. Lord bergerak dekat bahagian bawah dan pasukan Orange Esports cuba untuk dapatkan sebanyak mungkin tarik yang mereka boleh dapatkan tapi balance hampir dikorbankan sebenarnya tadi. Lola ditarik jauh tapi masih lagi terselamat. Masih lagi ada cara untuk tim Hak melakukan pertahanan mereka kali ini. Tetapi kemenangan dari segi team fight kita tadi melonjakkan ekonomi Orange Esports sehinggalah 6,000 gol. Dia boleh dikatakan perbezaan yang cukup besar sekarang ini untuk tim Hak mengejarnya. Benar sekali, agak sedikit sukar untuk mereka mengejar tapi masih lagi belum mustahil. Battle Link, momen yang penting cuba untuk dicari tapi pertahanan masih lagi cuba untuk dilakukan. Yang mana sekarang ini dalam persiapan satu wall charge. Charge yang baik. Blazing Duet digunakan dekat bahagian belakang cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Min yang sangat rendah tapi masih lagi terselamat terlebih dahulu. Aim menjadi mangsanya. Balance mendapatkan Min dalam sekelip mata walau bagaimanapun. Panda bersorangan. Thunderclap walaupun ada go away tetapi dia akan terkobar dalam gegelungnya sendiri. Dan walau bagaimanapun Orange Esports kehilangan 1, Team Hak kehilangan 2 pemain.
Tetapi yang lebih penting lagi adalah di mana Orange Sport berjaya untuk menjatuhkan satu yang berterus milik Team Hak di bahagian bawah. Dan ini sedikit sebanyak akan memberikan Saksikan kongsi dikeluarkan Gary yang sangat rendah. Tapi masih lagi mampu untuk melarikan diri. Lord 17 saat. Tiada siapa pun boleh terkorban ketika ini. Kalau ada satu yang terkorban, mana-mana pasukan boleh mengambil pendudukan perkara tersebut. Tapi nampak tak 4 pemain pasukan Team Hak berada dekat bahagian bawah. Cuba untuk mengejar Neo tapi Lola juga dihalang. Subway seorang saja ditugaskan untuk mendapatkan Lord. Mereka berjaya. Adakah mereka akan teruskan team fight? Lola! Perangkap Petal yang sangat baik. Ada go away. Tapi Call Alta menyelamatkan keadaan. Gary tak ada tempat untuk melarikan diri. Gary akan dikorbankan. Lola nyawanya sangat rendah. Tapi dia akan lari rintang pungkang untuk menyelamatkan diri demi mempertahankan kristal mereka di game yang ketiga ini. Lord tiba dekat bahagian bawah. Apakah rancangan pasukan Orange Esports ketika ini? Fatal Link tidak akan digunakan kerana tiada lagi ultimate tersebut. Tapi Lola ditarik jauh ke belakang ketika ini. Panda yang sangat rendah perlu melarikan diri. Lord dekat bahagian bawah. reset semula. Lord baru saja sampai, minion wave di bahagian tengah telah pun dikemaskan oleh Team Hak. Dan sekarang ini fokus kepada bahagian atas. Neo berjaya untuk menjatuhkannya bersama-sama dengan Balance. Dan sekarang ini fokus kepada terakhir Team Hak di bahagian tengah. Adakah akan dipaksa Neo seorang diri di bahagian hadapan? Ya, dia berseorangan diri dekat bahagian hadapan. Tapi hanyalah untuk memberikan masa lagi mid, kepada dua orang pemain. Satu yang baik. Tapi lihatlah kena Stormy dikumbangkan terlebih dahulu. Balance dekat bahagian belakang. Untuk mengeluarkan damage. Apa dia buat? Tapi dia akan dicari. Masih lagi selamat. Tapi dengan adanya win of dia hampir outplay. Tetapi Lola akan kejar dia. Kejar untuk mendapatkan kill. Kerana mereka tahu inilah mata yang penting untuk mereka dapatkan. Satu team fight yang kurang baik dimulakan oleh pasukan Orange Esports. Hanya satu langkah saja lagi untuk Orange mendapatkan kemenangan kita tadi. Adakah terlampau agresif, disiplin seperti diabaikan, membenarkan Team Hak mendapatkan kemenangan seperti tadi? Seperti yang saya sudah pun jangkakan sebentar tadi, apabila hilangnya balance, damage yang dikeluarkan oleh Orange Esports turun mendadak secara drastik, menyebabkan mereka tiada lagi jalan untuk menumbangkan Gary, menumbangkan Panda. Terbiar pemain-pemain daripada pasukan Hak ini untuk mengeluarkan damage sesuka hati mereka. Lebih-lebih lagi ke atas Tommy yang jauh di bahagian backline. Lihat bagaimana Fatal Link bukanlah satu setup yang perlu untuk diberikan pull up. Malah hanyalah satu distraction, memberikan ruang untuk pemain-pemain pasukan Hak masuk ke bahagian backline dengan lebih mudah lagi. Akan tetapi ini masih lagi belum mencukupi. Langkah seterusnya masih lagi perlu untuk dilakukan daripada bahagian kiri. Sementara Team Hak yang lain akan masuk dengan menggunakan perfect match mencari mangsa aim terlebih dahulu. Power of Nature masih lagi digenggam terlebih dahulu. Lihat kedudukan Neo dekat bahagian atas. Namun Fatal Link ke atas aim. Ya, cuba untuk dapatkan aim tapi flicker digunakan oleh untuk mendapatkan man terlebih dahulu. Satu damage yang besar. Gary menumbangkan aim tapi Blazing Duel dekat bahagian belakang adanya Cloud Alta. Tommy menjatuhkan Gary. Masih lagi kebal. Masih lagi berdiri. Tapi Panda free hit dekat bahagian belakang. Cuba untuk mengeluarkan damage. Satu demi satu terkorban ketika ini dengan adanya Immortality. Masih lagi memberikan peluang kedua. Man mendapatkan Subway. Dua pemain untuk pasukan Team bangkat. Tetapi Neo dekat bahagian atas. Walau bagaimanapun dia tidak akan teruskan team fight tersebut. Man mendapatkan double kill. Tapi Neo, adakah dia akan cuba untuk mendapatkan Man? Adakah dia cuba untuk mendapatkan Lola dengan lagi? Ada Thunderclap untuk digunakan. Dia cuba untuk mendapatkan seorang pemain dengan adanya satu Habisan terakhir. Satu je lagi. Tiket. Masih lagi terselamat. Balance datang tak dari mana mendapatkan kill. Tapi Lola tetap akan menumbangkan Neo. Balance berseorangan ketika ini. Aim untuk datang membantu White Jazz tidak akan terkena. Falling namun membalas kembali. Walau bagaimanapun pertumpahan darah yang berlaku sebentar tadi masih lagi belum ada penghujungnya. Pergaduhan yang agak panjang sebentar tadi dan banyak aspek yang boleh kita bincang. Tetapi seperti yang dikatakan Sanfo, selagi Balance masih lagi hidup, selagi itu Orange Sport mampu untuk mengeluarkan damage yang agak tinggi. Tetapi sekarang ini Team Hak nampaknya akan berjaya untuk mendapatkan Lord ini. Lord mendapatkan Lord tapi Gary berjaya untuk mendapatkan objektif tersebut. Dan lihatlah Fatal Link tidak akan terkena kepada sesiapa. Cloud Alta telah dilepaskan. Begitu juga dengan aim yang cuma untuk bahagian hadapan. Tetapi Team Hak mereka sedar mereka ada Lord tersebut. Jadi mereka tak boleh terlalu terburu-buru. Jangan terburu-buru, perlu untuk lebih berhati-hati. Ambil sedikit demi sedikit. Plan of Dawn ini. Tapi kawan kena faham kerana dia boleh sustain di bahagian hadapan, boleh keluarkan damage aim. Hampir Balance! tapi lihatlah Balance kat belakang melarikan diri terlebih dahulu. Panda yang sangat rendah tapi Panda mendapatkan submit terlebih dahulu. Bersorangan. Ada clap tapi masih lagi ada Immortality. Balance dah tak ada Blazing Duel tapi kenapa dia masuk? Dia akan ditumbangkan begitu sahaja. 3, 4 tinggalkan aim bersorangan.
minion. Apa yang dia boleh lakukan? Kebal tapi tak mampu.